أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baik, kita sambung murajaah. Murajaah berhenti pada bab jawazim. Fa in saqatatil fa'u. Ada sikit lagi murajaah sebelum kita sambung pada bab yang baru. Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala fa in saqatatil fa' fa in saqatatil fa'u ba'da talabi wa qusidal jazaa'u. Ba'da talabi tu, dalam tu ba'da talaba, betul kan? Fa in saqatatil fa'u ba'da talabi wa qusidal jazaa'u juzima, nahu qawlihi ta'ala qul ta'alau atlu, wa syartul jazmi ba'da nahyi sihhatuhu luli in la mahallahu, nahu la tadnu minal asadi taslam bi khilafi ya'kuluka, wa yujzamu aidan bilam, nahu lam yalid wa lam yulad, wa lamma nahu lamma yaqdi, wa billami wala at-talabiyataini, nahu liyunfiq liyaqdi la tusyrik la tu'akhidna, wa yajzimu fi'laini in wa idma wa aina wa anna wa ayyana wa mata wa mahma wa man wa ma wa haythuma, nahu in yasha yunhibukum man ya'mal su'an yujza bih, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha, wa yusamma al-awwalu syartan wa tsani jawaban wa jazaan, wa idza lam yasluh li mubasharatil adah qurina bil fa, nahu in wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir, aw bidha al-fujaiyah aw bi'idha al-fujaiyah, nahu wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqanatun. Baik, di sini nak masuk tajuk barulah. Maknanya tajuk barunya bukan tajuk yang lepas. Yang lepas kita bicarakan tentang nawasibul mudhari', iaitu amil-amil yang menjazamkan fi'il mudhari'. Adapun di sini amil-amil yang menjazamkan, sebelum ni amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Di sini amil-amil yang menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi kata syarah, lamman qadal kalamu ala ma yansibul fi'lal mudhari'a syara'tu fil kalam ala ma yajzimuhu, wal jazimu darban, jazimun li fi'lin wahidin wa jazimun li fi'laini. Baik. Jadi kata syarah, tak kala selesai perbicaraan atas amil yang menasabkan fi'il mudhari', aku mula pula berbicara amil yang menjazamkan fi'il mudhari'. Dan kata syarah, wal jazimu darban, amil yang menjazamkan fi'il mudhari' itu terbahagi kepada dua. Satu amil yang menjazamkan satu fi'il, satu bahagian amil ni dia menjazamkan satu fi'il, dan satu bahagian lagi amil-amil ni menjazamkan dua fi'il. Jadi hari itu kita bahagikan kepada dua lah. Jawazimul mudhari' bahagi kepada dua. Ma yajzimu fi'lan wahidan wa ma yajzimu fi'laini. Ni kita ingat balik. Dalam ajrumiyah itu kita mengaji yang pertama ma yajzimu
fi'lan wahidan. Dan yang kedua, ma yajzimu fi'laini. Baik. Jadi dalam jurumiyah itu kita mengaji ma yajzimu fi'lan wahidan ada apa? Lam wa lamma wa alam. Ni dalam jurumiyah itu. Wa alam wa alamma, lepas tu wala fin nahyi wa du'a, laman lam wa lamma wa alam wa alama wala fi nahi wa du'a wa lamul amri wa du'aan. Lamul amri wa du'a wala fi nahyi wa du'a. Ni yang kita mengaji dalam Ajrumiyah itu. Iaitu amal yang menjazamkan satu fi'il ada 6. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wa du'a, wala fin nahyi wa du'a. Cuma di sini dia tak kira macam ni. Kat sini alamma dan juga alam tak dikira sebab dia termasuk dalam lam dan juga lamma. Sebenarnya dia adalah lam dan juga lamma ditambah hamzah istifham, memberi makna takrir, dan disebut juga sebagai hamzatut takrir. Okey. Jadi ada tinggal apa? Tinggal 4 lah. Lam, lamma, lamul amri wad du'a, la fin nahyi wad du'a. Cuma dalamnya ada tambahan satu lagi. Ada tambahan satu lagi, iaitu at-talaq. Dan inilah musannif rahimahullah mulakan perbicaraan dia dengan at-talaq. Yang kita buh nombor 5 ni, dia akan mula perbicaraan dengan at-talaq. Ini kita tengok apa dia talaq tu. Jadi dalam kitab ni ada 5 lah. Lam, lamma, lamul amri wa du'a, la fin nahyi wa du'a dengan at-talaq. Yang ni semua menjazamkan satu fi'il. Adapun yang menjazamkan 2 fi'il kita bahagikan kepada 2 huruf dan juga isim. Huruf ada berapa? Ada 2. Satu in, yang kedua il, ma. Dan isim yang berbaki. Apa yang berbaki lagi? Ma, wa man, wa mahma, wa idma, wa ayyu, wa mata, wa ayyana, wa anna, wa haisuma, wa kaifama. Semua tu termasuk dalam isim. Semua tu adalah isim. Okey. Jadi ni khulasah dia lah, terbagi kepada 2, ma yajzimu fi'lan wahidan wa ma yajzimu fi'laini. Lepas tu ma yajzimu fi'laini terbagi kepada 2 huruf dan juga isim. Huruf in dan juga ma, in dan juga idma. Adapun yang berbaki semuanya isim. Adapun yang menjazamkan satu fi'il semuanya huruf. Yang menjazamkan satu fi'il kesemuanya huruf. Jadi dalam matan tadi dia sebut fa in saqatatil fa'u, maksud fa itu fa sababiyah. Maka jika gugur fa sababiyah, yang sebelum ni dia bicarakan tentang fa sababiyah. Maka jika gugur fa sababiyah tu ba'da talaq, digugurkan fa selepas tolak, maknanya satu ada fi'il ataupun lafaz yang menunjukkan atas tolak. Wa qusidal jazaa'u, dan dikosotkan jaza.
juzima. Jadi bila gugur fa pada fi'il yang mana sebelum dia ada lafaz yang menunjukkan atas tolak, maka fi'il yang gugur daripadanya fa tu dijazamkan jika dikosokkan jaza. Jika dikosokkan balasan, dia menjadi musabbab daripada fi'il yang sebelum. Nanti anda tulis. Tapi kita baca dulu apa yang di dalam ni. Fal jazimu li fi'lin wahidin khamsatu umurin. Yang menjazamkan, amal yang menjazamkan bagi satu bagi satu fi'il ada lima perkara. Ahaduha at-talab. Yang pertama sekali at-talab. Wa dzalika annahu idza taqaddama lana lafdhun dalun ala amrin aw nahyin aw istifhamin aw ghairi dzalika min anwa'it talabi wa jaa ba'dahu fi'lun mudhari'un mujarradun min al-fa' wa qusida bihil jaza' fa innahu yakunu majzuman bidzalika at-talab lima fihi min ma'na asy-syarti wa na'ni bi qasdil jazaa'i annaka tuqaddiruhu musabbaban an dzalikal mutaqaddim kama anna jazaa'a asy-syarti musabbabun an fi'li asy-syarti wa dzalika ka qaulihi ta'ala qul ta'alau atlu. Qul ta'alau atlu, fi'il mudhari' itu majzum dengan hazaf huruf illah. Qul ta'alau atlu, asal dia atlu, tapi sebab dia jatuh tempat jawab tolak, selepas jawab tolak, dan digugurkan fa dan dikosokkan jaza. Taqaddamat talabu wa huwa ta'alau wa ta'akhkhara al-mudhari'ul mujarradu min al-fa wa huwa atlu wa qusida bihi bi atlu tu al-jazaa'u idzil ma'na ta'alau fa in ta'tu atlu alaikum fatilawatu alaihim musabbabatun an maji'ihim falidzalika juzima wa alamatu jazmihi hadfu akhirih wa huwa al-waw. Baik, kita ambil ayat yang disebut. Kita nak fahamkan jawab tolak ni, nak ulang balik sikit ayat Al-Quran. Qul ta'alau atlu. Asal dia apa? Asal dia atlu. Asalnya atlu. Sekarang ni jazam. Okey. Ta'alau apa dia? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ke isim fi'il? Fi'il mudhari' ke isim fi'il? Apa dia? Ta'alau. Ta'kid. Fi'il amar ke isim fi'il amar? Fi'il amar. Sebab apa fi'il amar? Bersama dengan dhamir. Apa alamat fi'il amar? Dalalatuhu ala talab. Lepas tu qabuluhu ya al-mukhatabah. Yani sama dia dalalatuhu ala talab. Lepas tu dia terima ya mukhatabah ta'alai. Ini fi'il amar, bukan isim fi'il amar. Setengah orang tersilap dia kata ni isim fi'il amar, ni fi'il amar. Baik. Jadi sekarang tempat jazam dia atlu. Syarat dia didahului oleh lafaz yang menunjukkan atas tolak. Lafaz yang menunjukkan atas tolak. Sama ada istifham ataupun nahi, dan apa lagi disebut ni? Amar, nahi, istifham dan selain daripada itulah, daripada min anwa'in talab yang kita mengaji sebelum ni. Baik. Jadi kat sini tempat kita atlu. Syarat dia nak jazam mesti didahului oleh lafaz. Didahului oleh lafaz yang menunjukkan atas talab, menunjuk atas makna tuntut.
Okey. Lepas tu waqusidal jaza. Dia fa'il mudhari' ni yang majzum ni, fa dia dah tak ada dah. Gugur fa dia dan dikosokkan jaza. Jaza ni balasan. Balasan bagi apa? Balasan ataupun ganjaran bagi lafaz sebelum. Bagi lafaz sebelum. So, jadi kita panggil ni sebagai musabbab. Ni sebagai musabbab, yang ni sabab. Kalau fa'il mudhari' ni dia jadi musabbab bagi lafaz yang sebelum, yang ni lafaz yang sebelum tu jadi sebab, maka waktu tu boleh dijazamkan. Dengan syarat dia jadi musabbab bagi lafaz yang sebelum. Tahu tak sebab musabbab? Kenyang dengan makan. Makan sebab, kenyang tu musabbab. Musabbab tu natijah selepas tu. Hasil daripada sebab dipanggil musabbab. Kita makan dengan sebab makan, kenyang. Kenyang tu panggil musabbab. Boleh? Jadi yang syarat nak jazam fa'il mudhari', nak jazam fa'il mudhari' ni, syarat dia sebelum dia datang fa'il, datang lafaz yang menunjukkan atas tolak dan dikosokkan, yang ni sebagai jaza. Maksud dikosokkan sebagai jaza, kita takdirkan fa'il ni dia jadi musabbab bagi lafaz yang sebelum. Maksudnya lafaz sebelum tu sabab, dia jadi musabbab. Faham lagi? Ni ulang balik Jadi ta'alau dengan mana? Datang. Itu dia tolong takdir tu. Dia cakap apa? Dia kata in ta'tu. In ta'tu atlu alaikum. Dia takdir dia jadi macam ni. Kita akan letak in. Kita akan letak in. Sebab tu sekarang ni dia berlaku khilaf. Yang menjazamkan ni apa dia? Adakah yang menjazamkan diri tolak ni? Adakah tolak ni yang menjazamkan dia? Ataupun in yang ditakdirkan? Ini ada khilaf. Itu boleh tengok kat bawah tu ta'liq tu. Sebab kita takdirkan dia in ta'tu atlu alaikum. Atlu alaikum. Jika kamu datang, saya aku akan baca ke atas kamu. Jadi atlu ni jadi apa? Jadi jaza. Jaza bagi itian. Itian ni sebab datanglah ada baca. Sebab datang ada baca. Yang ni jadi musabab, yang ni sabab. Anda baca balik ya. Dia kata ahaduha at-talabu wa dhalika annahu idza taqaddama lana lafzun dalun ala amrin aw nahyin aw istifhamin aw ghairi dhalika min anwa'it talab wa jaa ba'dahu fa'lun mudhari'un mujarradun min al-fa'. Jadi bila didahului oleh satu fa'il mudhari' didahului oleh lafaz yang menunjukkan atas talab. Lafzun dalun ala amrin. Bukannya maksud tolak sini bukan tuntut tu, maknanya yang lawan daripada khabar tu. Lawan khabar, amar, nahi, istifham dan selainnya daripada anwa' at-talab. Jadi jika datang sebelumnya lafaz yang menunjuk lafaz apa ni yang menunjukkan atas amar, nahi ataupun istifham dan selainnya daripada jenis-jenis tolak. Lepas tu selepas dia tu waja'a ba'dahu fa'lun mudhari'un minal fa'. Fa'lun mudhari'un mujarradun minal fa'. Yang kosong, sunyi daripada fa', tak ada fa'. Wa qusida bihil jaza, dan dikosotkan dengan fi'il mudhari' itu jaza, balasan ataupun ganjaran daripada tolak tersebut, daripada lafaz sebelum dia. Fa innahu yakunu majzuman bidzalika talab.
Jadi fi'il mudhari' itu dijazamkan dengan tolak tu. Ni di sisi Ibnu Hisham. Sebab apa? Lima fihi min makna syarti. Kerana ada padanya daripada makna syarat. Jadi dalam kataan tu seolah-olah ada makna syarat. Disebabkan ada makna syarat, sebab tu dijazamkan. Seolah-olah kita cakap macam ni. In ta'tu atlu alaikum. Ada makna syarat. Ta'alau atlu. Boleh Lepas tu dia kata lagi, wa na'ni bi qasdil jaza' annaka tuqaddiruhu, dan kami maksudkan dengan qasdkan jaza' tu bahwasanya kamu takdirkannya fa'il tu musabbaban an zalikal mutaqaddim. Kamu takdirkan dia jadi musabbab. Musabbab bagi lafaz sebelum dia tu. Kama anna jazaa asy-syarti musabbabun an fi'li syarti. Seperti mana jazaa syarat. Ini jazaa syarat, dia ni musabbabun daripada fi'il syarat. Faham kan? Jazaa syarat dia musabbab daripada fi'il syarat. Samalah juga dengan tu. وذلك كقوله تعالى قل تعالوا أتلو تقدم الطلب وهو تعالوا وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو أتلو وقصد به الجزاء إذ المعنى تعالوا فإن تأتوا أتلو عليكم فالتلاوة عليهم مسبب فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم فلذلك جزم وعلامة جزمه حذف آخره وهو الواو. Habis. Wa qawlu syair kifa nabki min dhikra habibin wa manzili bisiktul liwa bainad dakhuli fahawmali. Kifa nabki. Kifa fa'il amar. Kifa nabki jazam. Sebab apa? Didahului oleh amar. Amar daripada min anwa'i talaq. Kifa nabki. Ai innakif nabki. Maksud dia innakif nabki. Maknanya al-buka dia musabbabun. Dia tu terjadi disebabkan ada wukuf. Wukuf tu merupakan sebab, buka itu merupakan musabbab. Jadi nabki itu merupakan musabbab daripada lafaz sebelum dia. Boleh faham? Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili. Ni nak ingat balik kenangan-kenangan. Maknanya suruh berhenti menangis sebab nak ingat balik kenangan-kenangan. Kisah ni lah kena baca bawah dia, makna dia. Teringat balik apa ni, peninggalan-peninggalan rumah, kekasih-kekasih mereka, kesan-kesan dan sebagainya. Jadi dia ajak apa ni, dia ajak kawan dia kifa nabki, ajak menangis. Kifa nabki. Jadi dengan sebab ada wukuf, dengan sebab wukuf ada nangis, ada buka. Jadi buka tu musabbab. Wukuf tu sabab. Kalau nak mudah letak in lah. In tengok macam mana. In naqif nabki. Wa taqulu itini ukrimka. Itini ukrimka wa hal ta'tini uhaddiska la takfur tadkhulil jannah. Buat itini ukrimka, yakni in ta'tini ukrimka. Jika kamu datang kepada aku, nescaya aku akan muliakan kamu. Jadi mulia tu tersebab daripada apa? Tersebab daripada datang. Jadi datang tu sebab, ikram tu musabbab. Wa hal ta'tini uhaddiska. Ni pun sama juga. Hal ta'tini uhaddiska. Terjemah macam mana?
Yani tidakkah kamu adakah kamu datang kepada aku, maka jadi sebab aku uhaddiska, nescaya aku akan bercerita kepada kamu. Yani in ta'tini uhaddiska, in ta'tini uhaddiska. Jadi at-tahdis musabab daripada itian. Wala takfur tadkhulil jannah, la takfur tadkhulil jannah. Okey, masalah kalau ada la, kalau ada nahi, tengok balik syarat dia dekat depan tu, dekat apa ni, qaul musannif. Fa in saqatatil fa ba'da talab wa qusidal jazaa'u juzima, nahu qaulihi ta'ala qul ta'alau atlu. Okey, sampai situ. Lepas tu dia kata wa syartul jazmi ba'dan nahyi sihhatu hululi illa mahallahu. Untuk yang jazam punya, untuk yang jazam pula, untuk yang nahi, kalau fi'il tu fi'il nahi, la takfur, lepas tu apa? Tadkhuli al-jannata. Syarat fi'il nahi mesti sah. Tempat ni kita gantikan dengan in la. Okey. In la takfur okey, kita boleh gantikan tempat tu dengan in la. Dia kata sihhatu hululi in la mahallahu. Okey. Jadi kita tengok, kalau boleh letak in la, kalau boleh letak, dan yang ni dia akan jadi musabbab, waktu tu boleh jazamkan. Tengok makna. Yang ni kata jangan kamu kufur, nescaya kamu akan masuk syurga. Okey. Letak illa. Jika kamu tak kufur, nescaya kamu masuk syurga. Betul tak ni musabbab? Musabbab daripada adamul kufri. Sebab tak kufur, musabbab dia masuk syurga. Dukhul al-jannah. Boleh tak jadi musabbab kalau kita jadi tadkhul ni jadi musabbab kalau kita letak in la? Boleh. Waktu tu boleh kita jazamkan. Tapi kalau kita tukar, kalau tukar macam ni, dia cakap tak sah, tak boleh nak jazam. Tak boleh nak jazamkan. Sebab apa tak boleh nak jazamkan? La takfur tadkhulun nar. Adakah tadkhulun nar ni dia musabbab daripada ni? Adamul kufri. Adakah adamul kufri ni sebab masuk neraka? Tak, adamul kufri sebab masuk syurga. Tiba-tiba sini sebab masuk neraka. Jadi tak sah kita nak jazamkan tadkhul. Ataupun perkataan lain ada lagi, la tadnu. Yang nak ulang lama sikit. La tadnu minal asadi
la tadnu minal asadi ya'kuluka. Okey. Dia ada dua. Satu taslam. Kalau kita kata la tadnu minal asadi taslam. Yang ni kita boleh jazam. Sebab apa? Kalau kita tukar sini, in la tadnu minal asad taslam. Jika kamu tak dekati apa ni asad, kamu selamat. Betul tak? Ada muddunu sebab daripada selamat daripada asad. Betul. Maknanya taslam ni musabab daripada sini. Tapi kalau kita tukar ya'kuluka, boleh tak kita kata ya'kulka? La tadnu minal asadi ya'kuluka. Kita nak kata ya'kulka, tak boleh. Sebab apa? Bila kita tak jauh daripada asad, la tadnu minal asad, adamul dunu, sebab bagi asad tak makan. Tiba-tiba sini jangan dekat daripada asad, dia makan kamu. Sedangkan yang ni sebab daripada dekat, bukannya tak dekat. Disebabkan kita dekat dengan asad, kena makan. Adapun kalau tak dekat, kita tak kena makan. Boleh nampak? Ya, kena dia main makna sikit. Itu syarat kalau apa ni, kalau nahi. Syarat jazam selepas nahi mesti sah tempat tu kita gantikan in la. Kalau tak sah nak gantikan dengan in la, tak boleh nak jazam. Baik. Baca walau kana al-mutaqaddimu nafyan aw khabaran musbatan lam yujzamul fi'lu ba'dahu. Kalau walau kana al-mutaqaddimu nafyan aw khabaran musbatan lam yujzam al-fi'lu ba'dahu. Maknanya kalau fi'il yang sebelum tu fi'il bagi fi'il yang dijazamkan. Apa nak cakap nah? Fi'il sebelum fi'il yang dijazamkan. Fi'il sebelum fi'il yang dijazamkan. Itu adalah khabar ataupun nafi. Maknanya bukan tolak lah. Waktu tu tidak dijazamkan fi'il tersebut. Fi'il hak depan apa ni, hak belakang tu. Fal awwalu nahu ma ta'tina tuhaddisuna bi raf'i tuhaddisuna wujuban wa la yajuzu laka jazmuhu wa qad ghalita fi dhalika sahibul jumal. Nama kitab ni sahibul jumal. Wasani nahu anta ta'tina tuhaddisuna bi raf'i tuhaddisuna wujuban bi ittifaqin nahwiyyin. Habis. Wa amma qaulul arabi ittaqallaha mru'un fa'ala khairan yusab alaih bil jazmi. Fawajhuhu anna taqallaha wa fa'ala khairan wa in kana fi'laini madiyaini zahiruhumal khabaru illa anna al-murada bihima at-talabu wal ma'na liyattaqillaha mru'un wal yaf'al khairan. Okey. Sekarang ni lepas dia terangkan tadi, dia cakap kalaulah sebelum fi'il mudhari' tu khabar yang musbatan, maknanya bukan khabar yang musbatan ataupun nafi, maka fi'il mudhari' itu tidak dijazamkan. Fi'il mudhari' tidak dijazamkan. Lepas tu dia bagi contoh, ma ta'tina tuhaddisuna. Lepas tu dia bagi contoh yang kedua, anta ta'tina tuhaddisuna. Yang pertama nafi, yang kedua khabar yang musbat. Kemudian dia kata, dia buat datangkan ada pun perkataan Arab. Dan ni ada perkataan Arab yang mana zahir dia khabar, tapi fi'il mudhari' selepas tu dijazamkan juga. Contoh dia apa? Dia cakap ittaqallaha mru'un fa'ala khairan. Kan? Khabar tu, khabar musbat. Lepas tu dia punya tu yusab alaihi.
tiba-tiba sini jazam. Tadi cakap kalau fi'il apa ni sebelum dia tu, sebelum fi'il mudhari' itu khabar yang musbat, maka fi'il mudhari' tak boleh nak jazam. Sini kenapa jazam? Jadi apa wajah jalan dia disebabkan boleh jazam tu? Jadi fa wajhu, dia kata wajah jalan dia anna taqallaha wa fa'ala khairan tu, wa in kana fi'laini madiyaini, walaupun dia kata kedua-duanya tu fi'il madi yang mana zahir kedua-duanya adalah khabar, kecuali yang dimaksudkan dengan kedua-duanya adalah tolak. Kita sebut apa? Qala al-musannifu rahimahullah. Rahimahullah tu zahir dia khabar tak? Zahir dia khabar, tapi maksud dia doa. Qala al-musannifu rahimahullah. Kalau kita nak terjemah satu-satu, telah merahmati akan musannif oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi maksud dia apa? Maksud dia doa. Yani ya Allah ya Tuhanku, rahmatilah musannif. Jadi samalah macam ni. Zahir khabar, tapi maksud dia, murad dia adalah tolak. Makna dia apa? Wal makna liyattaqillaha amruun wal yaf'al khairan yusab alaih. Yusab tu musabak daripada sebelum tu. Disebabkan takwa, disebabkan buat kebaikan, orang tu diberi ganjaran. Begitu juga firman Allah Taala, wa kadzalika qauluhu ta'ala hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum. Surah Shaf. Yaghfir lakum, jazam, fajuzima yaghfir. Sebab apa? Li'annahu jawabun liqaulihi ta'ala tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidun. Jadi tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidun, tolak tak? Bukan tolak, khabar yang musbat. Khabar yang musbat. Tapi kenapa dijazamkan yaghfir jawab tu? Sebab makna dia adalah tolak. Makna tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidun tu makna dia tolak. Likaunihi fi makna aminu wa jahidu. Karena maknanya adalah, karena apa ni keadaannya pada makna aminu dan jahidu. Keadaan firman Allah Ta'ala tu pada makna aminu wa jahidu. Walaysa jawaban lil istifham. Dia bukan jawab bagi istifham hal adulukum tu. Faham apa ingat lagi tak ngaji tu? Kat rumah duta tu ngaji. Ingat nak jalannya tapi ulang juga ni. Jadi dalam surah As-Saff, okey, slow-slow, tak boleh nak laju. Sini agak apa ni, benda baru kan. Sehari selepas tolak ni satu benda lama dah ngaji dah. Tolak ni baru kat sini. Okey. Baik, jadi dalam firman Allah Taala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat selepas tu apa? Yaghfir lakum, dengan jazam. Baik, jazam jadi jawab apa? Kata musannif, jawab bagi tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidun. Jadi kita tanya pula, macam mana boleh jadi jawab bagi tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidun, sedangkan ni jumlah khabariyah, bukan jumlah talabiyah. Syarat tadi kita kata apa? Didahului oleh tolak. Didahului oleh tolak. Sekarang ni bukan tolak. Jadi dia sebut, dia kata memang zahirnya bukan tolak, tapi maknanya tolak.
Zahir dia bukan tolak tapi maknanya tolak. Makna tu'minuna billah tu maknanya aminu, makna tujahidun tu makna dia jahidu. Jadi yaghfir tu jawab bagi itulah. Jawab bagi makna tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahidun tu. Bukannya jawab bagi istifham. Istifham mana? Hal adullukum. Tak boleh ke jadi jawab bagi istifham? Tak boleh. Sebab apa? Li'anna ghufranadz dzunub la yatasabbabu an nafsid dalalah. Sebab hapus dosa tu bukannya tersebab daripada hal adullukum tu. Nak dah aku tunjukkan? Kalau aku tunjuk ni sebab dia ampun dosa. Macam tu ke? Tak. Tunjuk tu bukan sebab dia ampun dosa. Beriman dan juga jihad tu jadi sebab dia ampunkan dosa. Sebab tu tak sah nak jadikan ghufranuz dzunub tu yaghfir lakum tu tak sah jadikan dia jawab bagi hal adullukum. Tak sah nak jadi dia jawab bagi istifham. Li'anna ghufranadz dzunub la yatasabbabu an nafsid dalalah bal anil imani wal jihad. Baik, sambung. Walau lam yuqsad bil fi'lil waqi'i ba'da talabil jazaa'u imtana'a jazmuhu. Dan kalau tidak dikosotkan dengan fi'il yang jatuh selepas tolak tu, tidak dikosotkan jaza', tidak dikosotkan sebagai musabbab ataupun balasan bagi jumlah yang sebelum, waktu tu imtana'a jazmuhu, tertegahlah oleh jazam dia. Nak jazam ada syarat. Nak jazam ada syarat. Al-fa' dah digugurkan. Fi'il tu dikosotkan jaza' dan didahului sebelumnya tolak. Boleh. Itu syarat nak jazam fi'il ni ba'da tolak ni. Contoh dia kata tak kosotkan jaza' fi mana Allah Ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Fatutahhiruhum marfu' biittifaqil qurra. Wa in kana masbuqan bittalab. Dan jika didahului tolak sekalipun. Jadi segala qari baca dengan rafa'. Wa huwa khudh. Tolak tu khudh. Masbuqan bittalab wal khudh. Likaunihi laisa maqsudan bihi makna in ta'khudh minhum sadaqatan tutahhirhum. Tak dimasukkan yang tu. Yang dimasukkan apa? Wa innama urida khudh min amwalihim sadaqatan mutahhiratan. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Jadi puak-puak qura' ni semua baca tutahhiruhum dengan rafa'. Walaupun didahului oleh tolak khuz. Sebab apa? Sebab tidak dikosotkan jaza', tidak dikosotkan fa'il mudhari' ni sebagai balasan, sebagai natijah daripada sebab khud. Tapi kita kosotkan dia jadi sifat bagi sedekah. Sebab fa'il datang selepas apa dia? Al-jumal ba'dan nakirat sifat. Jadi ni jumlah ni fa'il mudhari'. Dia datang selepas apa dia? Nakirah. Jadi yang ni jadi sifat bagi sedekah. Sebab tu maksud dia apa? Dia kata khudh min amwalihim sadaqatan mutahhiratan. Ambillah daripada harta mereka tu sedekah, iaitu zakat. Zakat yang menyucikan mereka. Maksud dia macam tu, maksud ayat. Bukannya maksud dia kata bukan maksud dia ni. In ta'khudh min amwalihim
sadaqatan tutahhirhum. Bukan ni maksud dia. Dia tak masukkan pun in ta'khud min amwalihim sadaqatan tutahhirhum. Makna lain. Tapi boleh tak nak buat macam ni? Boleh tak? Kalau masukkan jazak, waktu ni kena jazam. Tapi kalau tak masukkan jazak, tak kena jazam. Ayat ni tak masukkan jazak. Betul rafa. Jadi atas orang yang bercakap lah. Dia nak masukkan jazak ke ataupun apa. Kalau masukkan jazak jadi macam ni maksud dia. In ta'khudh min amwalihim sadaqatan, jika kamu ambil daripada harta mereka zakat, nescaya zakat tadi tu tutahhirhum. Jadi tutahhirhum ni jadi musabbab. Dia natijah daripada apa? Dia tersebab daripada apa? Daripada khuz. In ta'khudh tutahhirhum. Ni faham? Tapi ayat ni tak masukkan yang ni. Sebab tu dia rafa'. Boleh kan? Slow. Ingat lagi kan kaedah tersebut itu al-jumal ba'dal nakirat sifat. Al-jumal ba'dal ma'arif ahwal. Jumlah datang selepas apa ni isim ma'rifah, dia jadi hal. Adapun jumlah datang selepas isim nakirah, dia jadi sifat. Jadi sekarang ni fa'al ni jumlah fi'liyah, dia datang selepas isim nakirah sadaqah. Jadi dia jadi sifat. Sebab tu kita takdirkan ni apa? Khudh min, sini dia takdirkan apa? Khudh min amwalihim sadaqatan mutahhiratan. Mutahhiratan. Fatutahhiruhum sifatun li sadaqah. Fatutahhiruhum sifatun li sadaqah. Walau quri'a bil jazmi ala ma'na al jaza lam yantani' fil qiyas. Nampak? Kalaulah dibaca dengan jazam di atas makna jaza, dengan dikosakkan makna jaza, tidak tertegah atas qiyas. Qiyas kaedah betul. Qiyas kaedah betul. Tapi ayat Quran tak datang macam itulah. Cuma kita nak beritahu kalau selain pada ayat Quran kita nak masukkan jaza, boleh kita baca tutahhirhum. Kama quri'a qauluhu ta'ala, seperti mana dibaca firman-Nya Allah Ta'ala, fahabli min ladunka waliyan yarithni dan yarisuni. Dibaca dua. Birraf'i ala ja'li yarisuni sifatan liwaliyan wa bil jazmi ala ja'lihi jazaan lil amr. Dia akan terjemah dia jadi berbeza. Jadi pun beza agak. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Kalau kita kata bukan makna jaza, maksudnya ambil daripada harta mereka tu sedekah, zakat yang menyucikan, kita cakap, sebab jadi sifat. Tapi kalau kita nak terjemah dengan makna jaza, maknanya ambil daripada harta mereka tu sedekah. Yang ni maksud dia, jika kamu ambil daripada harta mereka tu sedekah, zakat, nescaya zakat tu tutahhiru, menyucikan mereka. Maksud lain, kita ada takdirkan in, sebab dia pada makna syarat. Wa hadza bi khilafi qaulika itini bi rajulin yuhibbu Allaha wa rasulahu fa innahu la yajuzu fihi al-jazmu li'annaka la turidu anna mahabbatar rajuli lillahi wa rasulihi musabbabatun anil ityani bihi kama turidu fi qaulika itini ukrimka bil jazmi li'anna al-ikram musabbabun anil ityan wa inna ma aratta itini bi rajulin mawsufin bi hadhihi sifah. Apa tu? Mudah tu. Nampak kan tu kan? Nampak ah?
Lah. Ha? Ha, boleh. Bismillah. Boleh. Dalam Quran tak ada macam itu lah. Semua qura' baca tutahhiruhum. Tapi kalau nak ikut kaedah, boleh. Nak ikut kaedah, boleh. Seperti mana dibaca ayat ni yang dibagi tu, fahabli min ladunka waliyan yarisni dengan yarisuni. Quri'a bi raf'i wabil jazmi. Dua-dua boleh. Sebab tu kita mengaji ni, kita ngaji kaedah. Lepas tu daripada kaedah ni hantar baca-baca, okey hantar tahu ni boleh baca macam ni, boleh baca macam ni. Jadi hantar tahu lah kalau baca macam ni nak letak mana apa. Baca macam ni nak letak mana apa. Dua-dua sah. Tak ada masalah sebab tak lawan kaedah. Sebab dia dah ada kaedah, sebab tu kaedah tu penting. Ada pun perkataan itini bi rajulin yuhibbullaha wa rasulahu. Ha ni memang kena rafa'. Sebab yuhibbullaha wa rasulahu tu sifat bagi rajul. Bukan maksud dia datangkan kepada aku dengan seorang lelaki dengan sebab datang tu Allah Taala suka. Adakah Allah Taala suka dan Rasul suka tu itu tersebab daripada datangkan seorang lelaki? Tak. Cuma maksud sini nak bagi tahu datangkan seorang lelaki yang cintakan Allah Taala dan cintakan Rasul. Sebab nak dapat mahabbatullah, nak dapat mahabbatur Rasul, bukan dengan datangkan seorang lelaki. Datangkan seorang lelaki dapat mahabbatullah. Tak, bukan macam tu. Dia tak kena. Ni nak kena, memang nak kena rafa'. Lepas tu dia kata wa'lam, ni yang nak sebut tadi, annahu la yajuzul jazmu fi jawabin nahyi illa bi syarti an yasihha taqdiru syartin fi mawdi'ihi makrunin bilan nafiyati ma'asihhatil makna. Dia kata, dan ketahuilah oleh kamu wahai pembaca, bahwasanya tidak harus jazam. Anda tak boleh nak jazam pada jawab nahi. Pada jawab nahi tak boleh nak jazam kecuali dengan syarat sah. Kita takdirkan syarat in. Kita takdirkan syarat in fi maudi'ihi, pada tempat dia. Pada tempat nahi tadi. Makrunin, syarat tu pula disertai dengan la nafiyah. Buang la nahi tadi tu, kita datangkan in, dan in tu disertai dengan la nafiyah. Disertai dengan la nafiyah. Illa, macam yang nak sebut tadi, in la ma'asihhatil makna, serta sah makna. Boleh bubuh in la, lepas tu makna sah. Kalau bubuh boleh tapi makna tak sah, tak jadi tak? Dia mesti ada syarat ni. Contoh dia apa? Wazalika nahu qaulika la takfur tadkhulil jannata. La takfur tu kan nahi. Okey. Wala tadnu, ataupun nahi juga. La tadnu minal asadi taslam. Okay. Lepas tu kita cuba tukar. Buang la, letak in la. Jadi in la takfur. Buang la ayat nombor 2 tu, jadi in la tadnu. Boleh tak dan sah tak makna? Sah makna boleh jazam dekat tadkhul, boleh jazam dekat taslam. Fa innahu law qila fi mawdi'ihima in la takfur tadkhulil jannah. Jika kamu tak kufur, nescaya kamu masuk syurga. Wa in la tadnu binal asad taslam. Jika kamu tak dekati daripada harimau tu, kamu selamat. Law qila sahha. Jadi boleh Law qila, kalau dicakapkan macam tu boleh sah. Makna sah. Law qila sahal makna. Bi khilafi la takfur. Bersalahan perkataan la takfur tadkhulun nara wa la tadnu minal asadi ya'kuluka fa innahu mumtani'. Yang ni tertegah. Tak boleh sebab apa? Fa innahu la yasihu an yuqal illa takfur tadkhulin nar. Makna tak sah. Jika kamu tak kufur, kamu masuk neraka. Sedangkan maksud yang betulnya apa? Jika kamu tak kufur, kamu masuk
syurga. Yang ni kalau jika kamu tak kufur, kamu masuk neraka. Makna tak sah. Begitu juga illa tadnu minal asadi yakuluka. Kalau kata yakulka pun tertegah agak, tak leh. Sebab apa? Jika kamu tak dekati asad, asad tu tak makan lah. Itu yang betul. Tiba-tiba sini illa tadnu minal asad yakulka. Yakulka. Asad tu akan makan kamu. Jadi makna tidak sah. Bila makna tak sah, tak boleh nak jazam. Walihadza ajma'atis sab'atu 'ala raf'i fi qoulihi ta'ala wala tamnu tastakthir. Wala tamnun tastaksiru. Kita berhenti sebab tu kita baca tastakthir, tapi kalau kita nak baca lagi tastaksiru. Qura' yang 7, apa maksud sebab sab'ah? Qura' yang 7 baca rafa'. Ijma' qura' 7 baca dengan rafa' kat tastaksiru. Sebab apa? Li'annahu la yasihhu an yuqal illa tamnun tastaksir. Kalau kita nak letak makna macam tu tak sah. Kita takdirkan buang la, letak in la. Buang la nahi tadi, letak in huruf syarat dan juga la nahiyah, nafiyah. Maksud dia macam mana? In la tamnun tastaksir. Tamnun ni apa? Beri. Maknanya jangan kamu beri, apa ni, kalau kita nak letak syarat illa tamnun, jika kamu tidak beri, nescaya kamu akan tastaksir, kamu minta banyak lagi. Betul tak makna tu? Betul. Laisa hadza bijawab. Itu bukan jawab. Lepas tu nak i'rab macam mana tastaksir? Tastaksir tu jadi hal. Tastaksir jadi hal. Maksud dia apa? La tamnun mustaksiran. Jangan kamu memberi, hal keadaan kamu tu nak lebih banyak. Macam ni lah. Maknanya seorang ni dia khidmat kepada seseorang. Tujuan dia nak dapat satu benda yang lebih banyak daripada orang tu. Dia nak dapat faedah yang lebih, manfaat yang lebih banyak daripada orang tu. Dia buat tolong-tolong dekat dengan orang tu. Tujuan dia apa? Nak dapat faedah yang lebih banyak daripada orang tu. Dia kata nanti orang ni akan tolong aku lagi banyak. Jadi tujuan dia bagi untuk dapat yang lebih banyak. Nabi SAW larang Nabi, jangan kamu beri, hal keadaan kamu tastaksir. Kamu menuntut apa yang lebih banyak. Wa inna ma huwa fi mawdi'i nasbin 'alal hal min ad-dhamir fi tamnun. Dia jadi hal pada domer, dan bagi domer dalam tamnun. Fa ka'annahu qila wala tamnun mustaksiran. Wa ma'na al-ayah anna Allah Ta'ala naha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yahaba syai'an wa huwa yatma'u an yata'awwadha minal mawhub lahu aksara minal mawhub. Makna ayat, Allah Ta'ala larang Nabi dia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni beri sesuatu sedangkan dia tamak nak dapat ganti daripada orang yang diberikan tu, dapat sesuatu yang lebih banyak daripada apa yang dia bagi. Jadi Allah Ta'ala larang Nabi dia. Itu bukan satu dengan maqam Nabi itu tak sesuai perangai itu. Lepas tu sini dia jawab tentang qiraat Hasan al-Basri. Fa in qulta fama tasna'u bi qiraatil Hasan al-Basri tastaksir bil jazmi. Jadi Hasan Basri baca dengan jazam. Dia ada bacalah yang ni. Itu nak sebut dah. Qultu yahtamilu salasata aujuh, ada ihtimal 3 wajah. 3 wajah i'rab dia lah. Ahaduha an yakuna badalan min tamnun. Ka'annahu qila la tastakthir. Ay la tara ma tu'tihi kathiran. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala bagi cakap awal-awal lagi. La tamnun tu dengan mana la tastaksir. Maksud dia la tara, jangan kamu lihat apa yang kamu bagi tu banyak. Dia jadi badal. Tastaksir tu jadi badal daripada tamnun. Wasani an yakuna qaddara al-waqfa alaihi likaunihi ra'sa ayatin fasakkanahu li ajli waqfi summa wasalahu bi niyatil waqfi. Wasalisu an yakuna sakkanahu litanasubi ru'usil ayi wa hiya fa anzir fakabbir fatahhir wahjur. Habis yang pertama tolak. Lepas tu sini mudah. Oh ya.
Jazakumullah khair. Baca habis asal ni. Baca. Ada suara. الثاني أن يكون Mimma yajimu. Mana tu? الثاني مما يجزم Dia ikut ni. Ha? الثاني مما يجزم فعلا بسم الله. واحدا لم وهو حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا كقولك لم يقم ولم يقعد وقوله تعالى لم يلد ولم يولد. الثالث لما Ukhtuha. لما أختها كقوله تعالى لما يقضي ما أمره بل لما يذوق عذاب. وتشارك لم في أربعة أمور. Baik, yang kedua daripada amil yang menjazamkan satu fi'il lam. Lam, dan yang ketiga lamma. Saudara lam. Jadi ada beberapa perbezaan lam dan lamma, dan ada persamaan di antara lam dan juga lamma. Jadi di sini nak sebutkan perbezaan dan persamaan. Di sini sebut 4. Sama daripada dari segi 4 perkara, dan berbeza dari segi 4 perkara. Jadi wa tusyariku lam. Wa tusyariku ada dhamir hiya kembali kepada lam ma. Wa tusyariku ada dhamir hiya kembali kepada lam ma. Yani wa tusyariku lamma lam. Lamma dia musyarakah sama dengan lam fi arba'ati umur, pada 4 perkara. Apa dia? Wahyal harfiyah, kedua-duanya huruf. Wal ikhtisasu bil mudhari', kedua-duanya khusus dengan fi'il mudhari'. Wa jazmuhu, kedua-duanya menjazamkan fi'il mudhari'. Wa qalbu zamanihi ilal mudi, kedua-duanya memalingkan ataupun menterbalikkan zaman fi'il mudhari' kepada zaman mudi, zaman madi, zaman yang lepas. Yadhhabu ada ihtimal hal atau mustaqbal. Letak lam ditukar makna. Jadi makna dia madi. Wa tufariquha, yani wa tufariqu lamma lam. Wa tufariqu ada dhamir hiya kembali kepada lamma. Ha tu lam. Yani wa tufariqu lamma lam fi arba'ati umur, pada 4 perkara. Baca. Bismillah. أن المنفي بها مستمر الانتفاء إلى زمن الحال بخلاف المنفي بلام فإنه قد يكون مستمرا مثل لم يلد وقد يكون منقطعا مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا ومن ثم امتنع أن تقول لما يقوم ثم قام لما فيه من التناقض وجاز لم يقوم ثم قام. Ini yang pertama lah, perbezaan yang pertama, annal manfi biha, yani annal manfi bilamma. Ha tu kena pada lamma. Yang dinafikan, apa yang dinafikan dengan lamma tu berterusan penafian dia ila zamanil hal, sehingga zaman sekarang ni. Ayat Quran apa? Lamma yadhuku azab, yani lamma yadhuku azabi. Kita terjemah apa? Mereka belum merasai azab aku. Belum merasai, dulu tak rasa lagi, sekarang ni pun tak rasa lagi. Boleh faham? Sekarang ni pun tak rasa lagi. Ustaz mai lagi lamma ya'ti. Yang kata lamma ja'a tak betul ya.
Lamma sebab dia khusus dengan fi'il mudhari'. Kita kata lamma ya'ti, maksudnya tak datang lagi. Kenapa? Sesuatu yang kita ada ada tawakkuk husul nak berlaku, kita guna lamma. Kalau memang tak datang, kita kata lam ya'ti, tak datang. Tapi bila ada tawakkuk berlaku, ada tawakkuk, ada kemungkinan berlaku, kita lamma ya'ti, maknanya belum datang lagi. Jadi kedatangan dia ditunggu-tunggu. Kalau lam ya'ti, kedatangan dia tak ditunggu dah. Lam ya'ti ustaz. Tapi kalau tak datang lagi dia akan datang, lamma ya'ti. Ada yang pertama, dia kata lamma ni manfi dia mustamirul intifa ila zamanil hal bi khilafil manfi bilam. Manfi dengan lamma mustamirul intifa daiman ila zamanil hal. Adapun manfi kadang-kadang mustamir, kadang-kadang tidak. Faham tak? Dia bukannya tak mustamir juga, cuma kadang-kadang mustamir, kadang-kadang tak mustamir. Berbeza dengan lamma. Seperti dia kata firman Allah Ta'ala lam yalid. Jadi mustamir. Mustamir maknanya dinafikan. Dulu Allah Ta'ala tu tak beranak, sekarang pun tak beranak dan berterusan tak beranak. Dinafikan. Wa qad yakunun munqati'an, dan terkadang penafian tu terputus. Dulu dinafikan, sekarang dah tak nafi dah. Firman Allah Ta'ala hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Baik. Bismillah. Ini pun munqati'. Sebab dulu kita nafikan kata insan tu, hal ata 'alal insan hinum. Tidakkah datang ke atas insan tu satu waktu daripada masa, lam yakun, tiadalah insan tu syai'an mazkura. Tiadalah insan tu sesuatu yang disebut-sebut, sebab dia tak ada. Jadi sebelum ni kita tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala adakan kita. Jadi sebelum ni kita lam yakun syai'an mazkura. Lepas Allah Ta'ala jadikan kita jadi syai' mazkur. Jadi penafian tadi dah munqati'. Munqati' sampai Allah Ta'ala jadi, habislah penafian tersebut. Tak berterusan. Lianna ma'na annahu kana ba'da dhalika syai'an mazkura. Wa min huna imtana'a an naqul an taqul lamma yakum summa qama. Lima fihi minat tanaqud. Ada tanaqud, ada berlawan. Ada berlawan, panggil apa? Masa tanaqud. Tak ada bahasa dia punya tu. Orang duk guna tu. Mana tak ingat. Lamma yakum summa qama. Lamma yakum ni kita duk nafikan dan dia berterusan nafi sampai zaman sekarang, tiba-tiba summa qama. Jadi kan ada berlawan di situ. Tak boleh. Tapi kalau kita cakap lam yakum summa qama, itu tak apa. Sebab sekarang ni dia punya penafian tu dah terputus dengan bangunnya dia. Summa qama, penafian tu dah terputus. Wasani anna lamma tu'zinu kasiran bitawaqqu'i subuti ma ba'daha. Jadi lamma dia tu'zin, maknanya dia mengisyaratkan, dia mengkhabarkan, dia banyak mengkhabarkan kemungkinan berlakunya apa selepas dia. Contoh ayat Quran, bal lamma yadhuqu azab, ai ilal an lam yadhuquhu wa sawfa yadhuqunahu. Nampak? Dulu mereka tak rasa lagi azab, sampai sekarang pun mereka tak rasa lagi, nanti mereka akan rasa. Jadi ada tawakkuk subut, apa selepasnya. Adapun lam wa lam la taqtadi zalika. Zakara hadzal makna az-Zamakhsyari wal isti'mal wa dzauqu yashhadani bihi. Wasalisu, perbezaan yang ketiga, annal fi'la yuhdhafu ba'daha. Fi'il selepas lamma boleh dihazafkan. Adapun fi'il selepas lam tak boleh dihazafkan. Contoh, yuqalu hal dakhaltal balada, adakah kamu telah masuk negeri itu?
fatakulu qarabtuha walamma. Boleh cakap macam tu. Qarabtuha, aku dah dekat dah dengan balak tu. Walamma. Walamma apa? Walamma adkhulha. Aku dah masuk, aku dah dekat tapi aku belum masuk lagi. Aku belum masuk lagi. Turidu lamma walamma adkhulha. Tapi tak boleh kita kata walam adkhulha. Kita tak boleh kata qarabtuha walam. Tanpa kita dengan kita hazafkan fa'il selepas tu. Dengan lam kita kena sebut, tak boleh nak hazaf. Wala yajuzu qarabtuha walam. Warabi'u annaha la taktarin biharfi syarti. Lama dia tidak disertai dengan huruf syarat. Bi khilafi lam. Taqulu illam takum kumtu. Wala yajuzu in lamma takum kumtu. Lama tidak dimasuki huruf syarat. Lam dimasuki huruf syarat. Itu perbezaan dia. Baca al-jazimur rabi'u. Baca. فهذه الأدوات التي تجزم فعلين ويسمى الأول منهما شرطان ويسمى الثاني جوابا وجزاء. Baik. Ini yang ma yajzimu fi'lain, ma yajzimu fi'lain. Jadi apa yang menjazamkan dua fi'il, man, ma wa mahma wa ainama wa haitsuma wa anna wa mata wa ayyana wa kaifama wa ai. Ini yang menjazamkan dua fi'il dan kesemuanya isim. Ini masuk dalam kumpulan isim. Man digunakan bagi yang berakal. Ma dan mahma digunakan bagi yang tidak berakal. Di sesuatu yang tidak berakal. Ainama haitsuma anna digunakan bagi tempat, menunjukkan tempat. Ainama haitsuma anna, zarah lah. Begitu juga mata dan ayyan menunjuk kepada masa. Jadi kelima-lima ni zaraf. Kelima-lima ni zaraf. Kaifama menunjukkan pada hal, menunjukkan hal, keadaan. Kita tanya kaifa halukum, kita tanya hal dia. Bagaimana keadaan kamu? Kita sihat, alhamdulillah, semua. Tu kaifa.
kaifama. Adapun ai ni dia boleh guna banyak dah, ikut apa yang idafatkan kepada dia. Idafatkan makan lah, idafatkan tempat lah. Zaman, hal, tengok apa yang dihazaf, diidafatkan kepada ai. Ini khulasah dia. Cuma tentang i'rab dia tu nanti ana bagi ya. Tapi ana tulis dah itu kan. I'rab dia tu. Mungkin kita ulang balik macam tu jelah. Macam mana man kita boleh i'rab dia jadi mubtada. Lepas tu kita boleh i'rab dia jadi maf'ulun bihi. Bila nak i'rab dia jadi mubtada, bila nak i'rab jadi maf'ulun bihi. Dan ainama, haitsuma, anna, ada dua i'rab. Kadang jadi kita i'rab dia jadi maf'ulun fih. Terkadang kita i'rab dia jadi khabar bagi kana pun wa akhawatuha. Dia tengok jugalah selepas dia apa. Selepas dia fi'il nakis ke fi'il tam. Kalau selepas dia fi'il nakis, selepas dia fi'il tam, kita i'rab dia jadi maf'ulun fihi. Kalau selepas dia fi'il nakis seperti kana dan saudara-saudara dia, kita i'rab dia jadi khabar bagi fi'il nakis tersebut. Begitu juga dengan mata dan ayyana, sama dengan atas ni. Begitu juga kaifama. Kaifama sama ada kita i'rab dia jadi hal kalau selepas dia fi'il tam, dan kalau selepas dia fi'il nakis, kita i'rab dia jadi khabar bagi fi'il nakis tersebut. Tu nanti. Kemudian sikit lagi, saya tak masuk grup yang baru. Hari ni baru masuk yang baru, pasal al-ismu dorban. Sebab agak lama di sini kita ulang tadi. Ni nak sebut tentang rabtu jawab syarti bil fa. Jadi dia kata fahadhil adawat allati tajzimu fi'lain. Maka ini adalah adat-adat ataupun alat-alat yang menjazamkan dua fi'il. Kita sebut amal lah, amal yang menjazamkan dua fi'il. Jadi fi'il yang pertama dinamakan fi'il syarat, dan fi'il yang kedua dinamakan jawab dan jaza syarat. Awal fi'il syarat, yang kedua fi'il yang kedua jawab syarat ataupun jaza syarat. Dua sekali jawab dan juga jaza bagi syarat tersebut. Okey. Jadi asalnya jumlah syarat, fi'il syarat dan juga jawab syarat. Kalau nak cakap macam mana? Asalnya tak didatangkan dengan fa. Tidak ada fa pada jawab syarat. Tapi ada keadaan didatangkan fa pada jawab syarat. Di sini dia nak sebut tentang tempat-tempat yang perlu didatangkan fa pada jawab syarat. Bila mana jumlah jawab syarat tersebut, bila mana jumlah jawab dan jazak syarat tersebut tidak orang kata lam tasluh untuk menjadi jawab syarat. Tak nak cakap maknanya macam bahasa Arab ni, sebab dia macam ada hubungan tau. Jawab syarat jumlah syarat dengan jawab syarat. Dia macam ada hubungan. Bila kita yang ni, dia akan jadi yang ni. Tiba-tiba datang satu jumlah yang macam dia boleh kata hubungan dia tak kuat, dia macam tak nampak. Jadi dia perlukan ada robit. Nak menghubungkan jumlah yang sebelum dengan jumlah yang selepas dengan jumlah yang sebelum. Boleh faham? Disebut sini dia kata wa idza lam tasluh al jumlatul waqi'atu jawaban li an taqa'a ba'da adati syarti wajaba. Tu jawab izanya. Idza lam tasluh, jika tidak tak soleh, maknanya tidak patut jumlah yang jatuh sebagai jawab tu, tak patut bahawa dia jatuh selepas adat syarat.
waktu tu wajib iktiranuha bil fa'i. Wajib kita iktirankan jumlah yang jatuh sebagai jawab tu dengan fa. Wa dzalika idza kanatil jumlatu ismiyatan aw fi'liyatan fi'luha talabi aw jamidun aw manfiyun bilam aw ma aw makrunun biqad aw harfu tanfisin nahu qaulihi ta'ala. Yang ni ana ada bagi bait yang dah himpunkan tempat-tempat yang perlu didatangkan fa. Apa dia? Boleh? Ismiyatun talabiyatun fa bijamidi wa bijamidi wa bima wa biqad wa bilan wa bitanfisi. Okay. Ismiyatun talabiyatun wa bijamidi. Satu tu wa bima wa biqad wa bilan wa bitanfis. Tu 2 3 4 5 6 7. Dia datang kat sini ayat Quran. Dia kata ni, anda baca sini lah, tak payah tulis lah. Wa im yamsaska Allahu bi khairin. Jawab syaratnya wa im yamsaska. Yang tu fi'il syarat. In yamsaska bi khairin. Lepas tu jawab dia huwa ala kulli syai'in qadir. Jumlah ismiyah. Jadi perlu didatangkan fa. Cuba kalau buang fa. Kalau kita buang fa selain pada ayat Quran lah. Wa im yamsaska Allah fa in yamsaska bi khairin huwa ala kulli syai'in qadir. Ada rasa macam tak ada kena mengena. Kalau yang biasa dengan bahasa Arab dia macam rasa ada tak ada kena mengena. Faham tak? Jadi nak kena, mana nak kena biasakan dengan bahasa Arab dulu lah. Jadi orang Arab dia tahu lah. Dan orang yang dah biasa, dia akan rasa bukan kena, masa macam tak ada fa' dia akan ni balik. Sebab dia dah biasa dengan kalam Arab, dengan uslub Arab. Dia seolah-olah macam jumlah, kalau tak ada letak fa, kita baca in yamsaska bi khairin huwa ala kulli syai'in qadir. Seolah-olah jumlah yang kedua tu tak ada kena mengena dengan jumlah yang pertama. Faham tak? Dia ada rasa macam tak ada kena mengena jumlah yang kedua dengan jumlah yang pertama. Jadi nak bagi dia hubung tu kena ada rabit. Nak hubungkan jumlah yang kedua dengan jumlah yang pertama tu. Jawab syarat dengan apa ni, jumlah syarat tu dengan fi'il syarat. Sebab tu dia datangkan fa. Kalau tak ada fa dia jadi macam tak nak ikat macam mana. Dia rasa macam tak ada kena mengena. In yamsaska bi khairin huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi yang betulnya im yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita nampak dia ada macam ada kena mengena. Okey, qul in kuntum. Itu contoh jawab syarat jumlah ismiyah. Yang ni jawab syarat jumlah fi'liyah dan dia fi'il talabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum. In kuntum fi'il syarat. Jawab dia mana? Mana jawab dia? Fattabi'uni. Kalau tak ada fa, qul in kuntum tuhibbunallaha ittabi'uni. Kalau yang dah terbiasa dia akan jadi tak sedap. Dia ada fattabi'uni. Dia jadi macam tak ada kena mengena hak kedua dengan yang pertama. Kena ada fa. Fattabi'uni. Lepas tu yuhibbukumullah tu pasal apa jazam?
Daus, siapa jazam? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Siapa jazam tu? Sifat bagi siapa? Peace. Siapa jazam habis? Jaza bagi tolak apa? Betul meh? Siapa ni jazam? Jawab syarat. Syarat mana? Said. Kata. Jawab syarat. Syarat mana? Ittabi'uni jawab syarat. Ittabi'uti jawab syarat. Yuhibbukumu tu. Pasal apa jazam? Kalau jazam sebab jawab syarat, dia jadi jawab bagi in kuntum, sebab in kuntum tu yang syarat. Fa'il yang syarat. Sana? Bawa yang mengaji ni. Betul lah Hafiz sebut tadi. Yuhibbukumullah. Hak tu jadi jazak bagi tolak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. In boleh nak sebut je nah. Fattabi'uni. In tattabi'uni yuhibbukumullah. Ni faham? Dia jazak bagi tolak ittabi'uni. Ittabi'uni tu jawab apa ni? Jawab syarat, dan dia adalah fa'il tolak. Yuhibbukumu tu hak tu jazak bagi tolak tu. Jazak bagi jawab syarat tu. Wa yaghfi tu ataf. Ayat yang ketiga, intarani ana aqalla minka malan wa walada fa'asa rabbi. Yang ni contoh fa'il jamid. Bukan asa jelah, asa, laisa, bi'sa. Tu semua sekali lah. Intarani ana aqalla minka malan wa waladan fa'asa rabbi. Jadi intarani ana aqalla minka malan wa walada, maka fa'asa rabbi. Itu jawab apa ni? Intarani tu. Wa ma yaf'alu min khairin falan yakfuruh. Ini contoh bagi manfi bilan. Wa ma yaf'alu, ma fa'il, ma apa ni? Isim syarat. Ma isim syarat. Wa ma yaf'alu, dan apa-apa mereka buat, min khairin. Itu bayan bagi ma. Apa-apa mereka, apa-apa kebaikan mereka buat, falan yukfaru. Itu jawab dia. Jawab dia didahului dengan lan, maka didatangkan dengan fa sebab dia manfi bilan. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khailin wala rika. Ni contoh manfi dengan ma. Lepas tu contoh makrun biqad, in yasriq faqad saraqa akhul lahu min qablu. In yasriq faqad. In yasriq, in huruf nafi. Huruf nafi dah. Huruf syarat. Yasriq fa'il syarat. Lepas tu jawab syaratnya ada datangkan dengan qad, maka datangkan dengan fa. Faqad saraqa. Jadi faqad saraqa tu fa'il mudhari' mabni tapi fi mahalli jazmin. Boleh? Maknanya i'rab mahal. Wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib
fasaufa. Ini contoh didatangkan jawab dengan fa. Harfu tanfis. Saufa ataupun sin. Tak ada masalah disebut harfu tanfis sin ataupun saufa. Sebut jamik tadi bukan asa aja, asa, bi'sa, laisa. Semualah yang jamik. Ni'ma. Sini fasaufa nu'tihi ajran azima. Jadi waktu tu fi'il mudhari' selepas dia tak lagi majzum, tapi di tempat jazam. Faham tak? Di tempat jazam. Wa yajuzu fil jumlatil ismiyah an taqtarina bi idza al fujaiyah ka qaulihi ta'ala wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqanatun. Jadi dia kata harus pada jumlah ismiyah, harus pada ilah ismiyah dia disertai bahwasanya jumlah ismiyah tu berserta dengan idza fujaiyah. Dan idza fujaiyah tu dia seolah-olah dia jadi robek dah. Dia jadi robek dah. Sebab tu awal disebut dalam matan tengok balik dia cakap fa idza saqatatil fa kat bawah wa idza lam yasluh li mubasyaratil adah qurina bil fa au bi idza al fujaiyah. Bila jumlah jawab syarat tu tidak yang kata la yasluh li mubasyaratil adah, waktu tu didatangkan dengan fa ataupun dengan idza fujaiyah. Idza yang memberi makna tiba-tiba. Idza memberi makna tiba-tiba. Tapi dia kaitkan dengan jumlah ismiyah. Sebab apa? Sebab idza selepas dia datang jumlah ismiyah. Idza selepas dia jumlah ismiyah. Wa yajuzu fil jumlatil ismiyah an taqtarina bi idza al fujaiyah ka qaulihi ta'ala wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqanatun. Hum mubtada, yaqanatun khabar, jumlah ismiyah. Jadi selepas idza jumlah ismiyah. Wa innama lam uqayyid fil asli idza al fujaiyah bil jumlatil ismiyah li'annaha li'anna idza al fujaiyah tu la tadkhulu illa 'alaiha. Dia tak masuk kecuali di atas jumlah ismiyah. Fa aghnani dzalika anil ishtirak. Sebab kenapa aku tak syaratkan, aku tak sebut dalam matan? Sebab idza memang tak masuk di atas jumlah fi'liyah. Dia hanya masuk dekat jumlah ismiyah. Jadi aku tak payah sebut dah. Ini nak kena pandai tengok faham maksud. Sebab iza fujaiyah dengan mana tiba-tiba sama dengan iza, sama bentuk. Surah dia sama dengan iza, kita nak terjemah apabila. Lepas tu ma isim mausul dengan ma nafiyah pun rupa dia sama juga. Rupa dia sama, tapi makna dia berbeza. Ma nafi, lepas tu ma isim mausul, lepas tu ma istifham, ma isim syarat. Semua ma. Tapi apa kat sini? Kita nak i'rab dia jadi apa? Adakah ma ni ma isim ataupun ma ni ma huruf? Rupa sama. Samalah idza pun idza fujaiyah dengan mana tiba-tiba. Lepas tu idza apabila. Dengan mana apabila. Jadi kena tengok faham makna. Makna tu penting. Makna memang sangat-sangat membantu untuk i'rab. Sebab tu penting hafal kalimat. Penting hafal kalimat. Ada kaedah pun tapi dia kalimat dia miskin kalimat, dia agak susah juga. Tak banyak membantu dia lah. Wallahu a'lam. Nanti boleh sambung hak baru. Faslun alismu darban nakiratun wa ma'rifatun. Ini kita akan jalan slow-slow lah. Tadi pun agak laju sikit. Ini kita slow-slow balik.
Jadi kita dah selesai dah bab fa'il. Ni baru nak masuk isim. Jadi fa'il mudhari' ada 3 keadaan. Ada ketika rafa', ada ketika nasab, ada ketika jazam. Ini ketika mana dia mu'rab. Selama mana dia tak berhubung dengan nun niswah dengan nun taukid. Bila berhubung dengan nun niswah dengan nun taukid, waktu tu dia mabni. Okay. Jadi dah settle dah habis. Kita tengok dah amil-amil jazam dan kita dah tengok dah amil-amil nasab. Dan adalah tambahan daripada apa yang kita mengaji sebelum ni, cuma nak kena ulang-ulang. Jadi bab fa'il dah selesai. Dan ni dia nak masuk bab isim. Masuk bab isim, mubtada, khabar dan semua tu. Tapi sebelum tu dia nak adakan mukadimah lah, nak kenal apa tu isim. Isim tu bagi pada 2, makrifah dengan juga nakirah. Lepas tu makrifah ada berapa bahagian? Ada 6 bahagian. Itu dia akan masuk satu-satu. Isim dhamir, isim mausul, isim syarat, isim yang apa ni ada alif lam, sehinggalah dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Dan tak jelas dalam kitab.